Okay, hello, Assalamualaikum. Kita bersama UO Studio. Ini adalah episod kita yang kedua. Kita ada Dr. Said bersama kita hari ini. Okay, Alisha, ada apa? Kita ada Abirul dan Alisha. Okay, Doktor, boleh tak kita, sebelum kita start je podcast, ini episod kedua lah untuk kita. Maybe first time lah untuk kami. Boleh tak Doktor kenalkan diri Doktor? Dari zaman sekolah Doktor, cara hidup Doktor semua. Terima kasih pertama terima kasih kepada Abirul dan juga kepada Alisha jemput saya. Ini pertama kali saya di studio Unity Office ni. Nampak macam konti radio, hebat-hebat dia. Tahniah. Saya mulakan dengan pengenalan dari saya ni lah. Nama saya Said Omar bin Agil. Asal lahir di Johor. Di Johor lah. Kemudian umur 11 tahun pindah ke Kuantan Pahang. Kenapa Doktor pindah? Saya ikut abah saya lah, arwah abah saya. Dia dulu kerja dengan LLN dulu. Apa? LLN kan TMB. Oh, Dulu dipanggil Tak lembaga pernah dengar. lecek negara. Orang memang baru tak tahu. Dia tahu TMB. Tapi dia tahu TMB. bahawa asal TMB tu ada LLN, Lembaga Lecek Negara. Baru tahu. Tu tahun berapa tu? Tahun berapa saya pindah? 1971. Oh, 1971. Lama lagi tu. Lama masa tak lahir lagi Tak kan. lahir lagi. Satu saya pun pindah ke Kuantan, saya belajar primary school. Sampai lepas tu pindah ke menengah, sampai masuk sekolah menengah Sains Pahang. Tu dapat tawaran luar negara umur 17 tahun. Oh, Awal. ya. Masa tu kerajaan hantarlah di lepas SPM ni terus masuk ke universiti di US lah. Di mana? Di Amerika, Northern Illinois University. Oh, wow. Saya ada sana 6 tahun. Tahu. Ambil kos apa tu? Ambil kos mathematics, lepas tu saya ambil economics. Oh. Saya buat dua lah. Sebelum balik tu terus saya dapat tawaran mengajar di UAE. Jadi UIA. lecturer. Lecturer. Wow. Masa tu umur 25 tahun. Oh, Muda muda lagi. lagi dah lecturer kan. Alhamdulillah. Memang mereka perlukan tenaga pengajar lah. So, habis lepas tu saya di sana masa tu UAE di PJ bukan di Gombak. Oh, PJ. Masa tu di Petaling Jaya. Jadi saya pun masa tak amai lah pelajar dan syarat pun tak amai. Nah, habis semua lah. Saya bersyarat kat situ. Lepas tu saya dapat tawaran tempat-tempat lain. Masa orang muda masa tu dapat tawaran suruh pindah lah. Tawaran masuk ke Istek, masuk ke IKIM, kemudian masuk ke Unita, Universiti Tun Abdul Razak. Tigalah saya jadi, kemudian saya jadi CEO College Baitul Mak dulu, Institut Profesional Baitul Mak. Oh. CEO dulu. Habis tu saya pun masuk di Unity Asia Group atau Unity Office. Oh, ini tu. Sebab tu saya akhirnya ada di sini dengan Alisha, dengan Amirul. Kita tak kedal lah kita kan. Begitu. Okay, Doktor masuk Unity Asia Group tu tahun berapa? Saya masuk 2017. 2017. Oh. Cuba Doktor share sikit apa tu Unity Asia, apa produk, apa yang bisnes Unity Asia ni dengan Unity Office. Saya ni memang bidang akademik yang dulu saya bersyarah. Jadi tak banyak pendadahan kepada perniagaan lah. Cuma bila saya CEO di Institut Profesional Baitul Mal, sekarang dia panggil College Baitul Mal. Saya belajar sikit lah tentang bagaimana untuk memajukan college tu, meramaikan pelajar, dapat keuntungan, bagaimana kan. Itu sisi banyak membantu saya lah. Bila saya masuk Unity Asia Group ni, Unity Office ni, saya dapat tambahan lagi ilmu tentang perniagaan. Malah bila saya masuk di Unity Office ni, makin lama semakin banyak saya belajar. Terutama daripada Presiden Unity Asia Group, Tuan Haji Jamal Muhammad Amin dan rakan-rakan yang lain. Saya belajar banyak. Saya mengajar dulu akademik. Ada banyak juga daripada ilmu tu saya dapat gunakan, tapi banyakkan berdasarkan pengalaman. Jadi bila saya masuk tu, saya tahu lah tentang apa yang dibuat oleh Unity Asia Group dan Unity Office dan sebagainya lah. Macam Unity Asia Group ni dia ada banyak syarikat di bawah dia, berbagai bidang, termasuk yang penting ialah pendidikan dan latihan. Pendidikan dan college ni, dia ada college. Ramai tak tahu. Ataupun ada yang tahu bahawa college Unity ni diasing daripada Unity Asia Group. Tapi College Unity ni adalah sebahagian daripada Unity Asia Group.
Jadi 2 kampus, satu di Port Dickson, satu lagi di Kota Baru. Kemudian banyak lagi lah, ada Yayasan Unity, ada Unity Office yang sediakan, yang tawarkan pelbagai kemudahan-kemudahan untuk usahawan. Kemudian kita ada educational toys, jadi berkembang. Jadi orang yang tahu tentang Unity Asia Group ni, dia akan nampak bahawa bidang yang diceburi ni berbagai bidang, termasuk pertanian. Kalau mereka yang tak tahu tu, yang tahu Unity, dia boleh pergi, nampaklah ada tanaman-tanaman kat situ dan sebagainya. Jadi saya nampak bahawa kembangan tu daripada mula saya masuk sampai sekarang sangat berbeza. Makin membesar, semakin berkembang. Dulu tak kenal Alicia dengan Amirul. Sekarang dah ada anak-anak muda kita yang akan sambung usaha-usaha kita untuk melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan yang berjaya. Kan, Ya, Alicia. soalan seterusnya. Kan doktor kata doktor dengan Unity Office sekarang kan. Boleh doktor explain apa tu Unity Office? Soalan sangat bagus Alicia. Bagus soalan tu. Okey. Unity Office ni adalah, memang yang sebut tadi, adalah sebahagian daripada Unity Asia Group. Okey. Bawah Unity Asia Group ada banyak syarikat. Unity Office bahagian daripada Unity Asia Group. So, peranan Unity Office ini adalah membantu usahawan. Bagaimana membantu usahawan? Menawarkan kemudahan-kemudahan pejabat dan juga termasuk kemudahan dari sudut virtual office dan juga physical office. Dan tujuannya untuk memberi kemudahan kepada usahawan untuk dia mempunyai premis perniagaan dengan harga yang murah. Sebab ramai usahawan di luar sana yang terpaksa menanggung kos yang tinggi. Sebab dia nak mula perniagaan, dia mesti ada premis. Dia boleh buat di rumah, tetapi di rumah ni tak nampak profesional. Mungkin permulaan bolehlah. Bila berkembang, dia nak mohon dengan MOF, nak mohon dapat lesen di BKL, dia nak mohon pinjaman daripada bank, dia kena ada alamat. Alamat pejabat. Jadi kita pun tawar ke alamat pejabat dan juga pelbagai kemudahan lain dengan harga yang sangat murah. Untuk mereka yang umpamanya yang nak mulakan tu dengan bayar setahun, dia hanya bayar 1650, 1650 saja. Berbanding dengan tempat lain, dia kena bayar sebulan 1000-2000. Kalau setahun dah 12,000. Tapi ini dia hanya bayar setahun 1650, bermakna sebulan lebih kurang 150 lah. Jadi ini sebenarnya membantu usahawan-usahawan kita yang nak mula perniagaan. Dia masuk saja Unity Office, dia bayar setahun, kita akan membantu dia pula. Memberikan dia khidmat nasihat, memberikan dia pandangan bagaimana dia nak majukan perniagaan dia, bagaimana nak mohon pinjaman, nak mohon grant, nak networking sesama dia. So kita buat program ni dengan usahawan secara kerap setiap bulanan. Dia boleh bertemu dengan usahawan lain, dia menjual perniagaan bisnes dia untuk tambahkan sales. So dia dapat dua. Pertama, dia dapat kurangkan kos. Bagaimana dia kurangkan kos? Kita sewa harga yang murah, kita sewakan office dengan harga murah. So kos dia murah. Dia tak payah bayar bil elektrik, tak payah bil air, bil wifi pun tak payah bayar. Staff pun tak payah bayar. Sebab kita ada staff yang kita sediakan untuk mereka. Apabila ada orang hubungi dia, ada servis telefonis pula, kan? Jadi kita nampak benda ni, usahawan semua dah ramai di office lah. So kita nak buka peluang ini kepada ramai usahawan supaya mereka dapat datang berkumpul di sini dengan harga yang sangat murah. Lepas tu dapat tingkatkan sales mereka. Macam doktor kata tadi kan visual office kan. Dulu saya masuk saya macam apa visual office ni, macam Betul. kita tak tahu apa visual office. Cuba doktor explain sikit apa tu kebaikan visual office dan di masa hadapan apa yang doktor rasa visual office ni boleh jadi. Bijak Amirul. Bijak. Itu soalan bijak tu. Walaupun muda dah nampak kecelikan dalam soalan. Saya dah beritahu ni. Jadi maknanya nak beritahu bahawa virtual office ni adalah satu alternatif, satu pejabat yang berbeza sikit dengan physical office. Physical office dia ada ruang bilik, sediakan semua lengkap. Dan dia mungkin terpaksa buat renovation, dia terpaksa sediakan perabot, sofa, kursi, meja sebagainya dengan harga yang agak mahal. So kita punya jawapan kepada physical office ni ialah memberikan alternatif.
iaitu virtual office. Apa virtual office tu? Virtual office itu adalah satu bentuk premis perniagaan yang di mana usahawan boleh mendapat alamat, telefon number, fax number sekali. Telefon number pun khusus untuk dia. Dia tak akan share nombor dengan orang lain. Ada 03. Biasa orang 03 tu khas untuk physical office. Ini 03 alamat KL atau phone number KL ni khas untuk setiap usahawan. So nombor office tu akan dia connect ke nombor public mobile phone lah. Ya, betul. So apabila yang sesiapa hubungi usahawan itu, kita akan angkat telefon. Kita akan angkat call. Kita akan beritahu kepada orang yang call tu apa dia nak dan sebagainya, dan kita akan bantu untuk dia connect dengan usahawan ataupun penyewa virtual office. So dia murah. Dia tak payah nak sewa mahal, dia tak payah nak sewa telefon dan sebagainya. Dah ada orang untuk bantu dia. Macam satu syarikat yang profesional atau bisnes yang dah berkembang besar walaupun dia baru bermula. Jadi membantu usahawan tu dengan kos yang rendah, dia dapat perkhidmatan yang sangat profesional. Itu satulah. Kemudian keduanya kita beri juga business lounge macam hotel percuma. Dalam pakej RM150 sebulan dan RM1,650 setahun itu, dia dapat business lounge percuma untuk didatang bila masa waktu berjabat. Nak guna, nak jumpa klien ke, dia nak berhubung dengan buat komunikasi dengan rakan-rakan strategik dia ke, nak buat kerja ke, dia boleh guna tempat tu. Mana nak cari Amirul dengan harga RM150 sebulan. Dan ramai usahawan kita alhamdulillah berkembang dengan virtual office ni. Lepas itu kalau dia kata selesai, saya baguslah, dah ada telefon number, dah ada servis telefonin, dah ada business lounge, tapi saya nak bilik mesyuarat. Betul. Tidak ada package, betul tak? Saya akan jawab mudah aja. Kalau you nak bilik mesyuarat, kita ada dining room, kita ada bilik mesyuarat, kita ada physical room, semua kita cahyur sangat murah. Berapa tu kalau biasanya? Untuk meeting room yang besar untuk 13 orang, lengkap dengan touchscreen monitor tu yang beribu tu, hotel pun tak ada. Tahu tak berapa harga? 1 jam RM25. RM5. Oh, 1 jam. kira murah lah untuk Kira murah sangat tu. RM5 tu kan harga untuk macam yang dah subscribe ke atau orang yang belum subscribe? Soalan yang bijak. Sangat bijak. Yang RM25 sejam itu adalah untuk mereka yang menyewa virtual office. Kita nak tolonglah usahawan yang duduk bawah kita ni. Tapi kalau yang tak subscribe kita punya virtual office pun boleh sewa. Sama juga yang sewa bilik mesyuarat kita, walaupun mereka tidak subscribe kita punya virtual office. Dia mahal sikit lah. So nak murah kena langgan virtual office lah. RM5 sejam. Kalau 3 kali mesyuarat dah RM150. Tapi kalau kita sewa virtual office, bayar setahun, lepas tu kita boleh gunakan bilik mesyuarat, boleh gunakan bilik training dengan harga yang sangat murah. Siapa yang datang berkata, sangat murah, sangat murah. Jadi kenapa murah? Boleh ke cover cost? Betul. Memang boleh cover cost, tapi kita bukan nakkan keuntungan sangat. Kita buat ni sebab kita nak bantu usahawan ramai-ramai di luar sana yang mungkin tak ada modal, yang terkesan dengan PKP ni. Dia datang, kita panggil dia, you sewa virtual office setahun, kita kumpul ramai-ramai, kita bincang bagaimana nak bantu perniagaan anda. Lepas tu mereka boleh masuk dalam grup kita, mereka boleh promote produk dia, setiap hari boleh promote. Kita boleh buat webinar untuk dia, setiap minggu boleh buat. Kalau dia nak lah. Banyak orang yang manfaat Amirul, banyak sangat manfaat. Macam doktor kata boleh sewa seminar kan dengan visual office ada bagi alamat kan. Ya. So dekat mana alamat visual office tu, dengan dekat mana lokasi bilik seminar dan fasiliti semua tu? Itu lagi soalan yang bijak. Soalan bijak. Kita sekarang ni kita ada 2 cawangan lah, 2 cawangan. 3 cawangan. Satu di KL ni, Menara Aldina Unity. Kalau you sewa virtual office, you bayangkan dengan RM100 sebulan tu, alamat you di Menara Aldina Unity, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kalau orang kata, ini mesti mahal ni. RM1,000, at least RM1,500, RM2,000. Tidak.
Dari konsep virtual office dia dapat alamat semua kemudahan ini dengan hanya RM120 sebulan. Mirror. Lepas tu kita dah buka cawangan di Kuantan sekarang ni. Kalau kita kata saya nak pergi Kuantan nak buat bisnes, kita boleh buka virtual office, dia boleh sewa virtual office kat sana dengan harga yang sama. Oh, samalah semua. So semua secawangan sama. Dan kemudian sekarang kita dah ada di Patani, Patani. Thailand. Bayangkan you punya kad nanti, business card ada alamat KL, alamat Kuantan dan alamat di Thailand. Jadi rupanya orang tengok you punya business card tu memberikan confidence, keyakinan orang untuk mulakan perniagaan dengan bandingkan kalau you tak ada, you sewa di rumah kurang sikit lah, kau tak boleh tapi kurang. Salahnya kita kurbankan RM1 sebulan tu untuk dapatkan satu perkhidmatan yang sangat profesional, sangat baik, berkualiti dengan kemudahan-kemudahan yang up to date. Orang tengok pun kata mesti mahal, tapi tak mahal. Next soalan. Kan Unity Office ni kan, dia ada tak buat program-program yang melibatkan dengan usahawan yang under kita, maksudnya yang melanggan virtual office, physical office tu, kita ada tak buat program dengan diorang? Soalan bijak. Unity Office ni memang saya sebut selain daripada disediakan kemudahan ni yang sangat baik, berkualiti, kita tak biarkan usahawan tu bersendirian. Itu beza dengan tempat lain. Kata tempat lain pun ada murahnya, ada tak sebuah kita, tapi mereka tidak membantu, mereka tidak buat macam kita buat. Kita ada add-on lagi yang harga yang murah tu, kita bantu usahawan untuk bangkitkan semangat dia, untuk bantu perniagaan dia. Contoh ada yang usahawan datang, dia kata saya nak kerjasama dengan Unity Office lah. Kita tanya apa bisnes dia, dia kata bisnes dia sekian. Kita tengok okey, kita boleh bantu dia, kita promote produk dia, kita promote bisnes dia, kita boleh buat kerjasama dengan yayasan kita, yayasan Unity kita pun ramai juga usahawan yang bekerjasama dengan yayasan Unity kita sebab mereka dapat tax exemption, pengecualian cukai. So kalau ada sumbangan daripada luar nak bantu untuk bisnes dia ataupun dia punya produk-produk dia, ataupun nak bantu dari segi program untuk masyarakat, boleh masuk ke akaun kita dan mereka akan dapat tax exemption. So yayasan Unity ni jadi bantu usahawan di bawah kita untuk menjalankan aktiviti mereka dan dapat duit daripada bantuan daripada pihak luar, dan pihak luar dapat manfaat dengan tax exemption. Itu sangat penting dan kita kerjasama dengan usahawan kita. Kita bangkitkan dia, bangunkan bisnes dia, kemudian kita tengok di mana ruang-ruang kita boleh bantu dari segi kewangan. Mereka nak mohon nak mohon perniagaan, nak mohon pembiayaan, nak mohon pinjaman, nak mohon grant. Macam mana? Kita akan nasihat mereka. Dan ramai usahawan kita pun dah dapat dah. Dengan alamat virtual office lah. Dengan alamat virtual office. Pak, alamat virtual office satu alamat yang sangat profesional dari perniagaan dan diiktiraf oleh MOM, oleh DBKL, malah Motek pun datang baru ni dan mengiktiraf juga premi perniagaan yang kita telah berikan kepada usahawan kita. Usahawan kita berkembang. Mereka datang, sewa, lepas tu berkembang perniagaan mereka dengan kerjasama dengan kita. Lepas tu kita bawa mereka, produk-produk mereka juga luar negara. Yang mana yang nampak dah bersedia, kita bantu membantu usahawan ni untuk kembang perniagaan. So bayangkan Alisha dengan Amirul, modal yang sikit, orang lihat perniagaan ni macam modal dah besar. Modal yang sikit, dia punya perniagaan dan sales dia meningkat dengan modal yang sikit. Dengan modal yang sikit, network dia berkembang. Daripada 2-3 orang, 4 syarikat dimasuk dengan Unity Office ni, network berkembang pada 200 orang, 300 orang. Bukankah itu bagus? Dia dah boleh berhubung dengan orang lain yang dia tak kenal. Sebab dikenal mereka ni melalui Unity Office. Lepas tu sekarang ni dah ada lebih 250 orang. Setiap hari semakin meningkat. Cuma ramai yang tak tahu. Kita nak gunakan konti ni Unity Office nak supaya kalau boleh Amirul dengan Malaysia tolonglah beritahu pada semua usahawan di luar sana, supaya mereka tahu bahawa adanya Unity Office ni dengan kemudahan yang kita beri untuk bantu usahawan bangkit semula daripada keadaan mereka sebelum ni. Mereka bersemangat dengan kita supaya mereka tidak akan lupa semangat mereka dan tak akan give up.
Bila dia give up, dia akan efek bisnes. Di unity office tidak ada usahawan yang akan give up. Kita bantu beri semangat pada mereka. Semangat tak boleh cakap? Semangat. Okey, tadi doktor kata macam kalau ada perniagaan yang dah bersedia untuk kita Unity Office bantu untuk kembangkan ke luar negara. Boleh doktor sharekan macam mana nak kembangkan ke luar negara tu dan ke mana negara tu? Soalan memang soalan bijak semua lah. Oh, Masya Allah. Okey, Unity Office ataupun Unity Asia Group, kita ada satu pasar raya. Ramai tak tahu ni. Pasar raya atau mall yang kita bangunkan di Patani, Thailand. Oh. Ramai tak tahu. Ramai ingat ini main-main ke ataupun ini scam ke. Kita dah lama dah buat ni. Dia bermula daripada 2017, lepas tu dah siap semua 2021. Dan kita pun dah buat pelbagai program dan aktiviti di sana, termasuk kita dah buat tahun depan buat ASEAN Halal Expo. Oh. Halal Expo ni lebih kurang 25,000 tetamu datang Dekat di Patani. Oh. Jadi ada kata macam mana boleh dah ramai yang datang ni daripada Patani. Patani ada 700,000 orang di Patani. Kemudian daripada Ratiwa, daripada Yala. Jadi mereka datang, mereka lihat produk-produk yang kita bawa daripada Malaysia dan juga produk-produk daripada Thailand. Jadi mereka yang sewa kita ni Unity Office dengan bayaran hanya 1,650, mereka dibangunkan dari segi perniagaan mereka, mereka diberikan nasihat, mereka dibantu dari segi nak mohon pembiayaan, geran dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa berkembang, produk mereka jadi lebih kualiti. Dan kita tengok dan nampak sesuai dengan apa yang diperlukan, kita akan bantu bawa produk mereka ke ASEAN Mall. Itu nama pasar raya yang ada di Patani. Okey. Oh, jadi dengan cara itu mereka akan kenal pasaran Thailand macam mana. So kita menjinak-jinakkan mereka ni dengan pasaran luar negara. Daripada mungkin mereka boleh pergi luar negara, ke Europe, ke Amerika, tapi mahal. Tak nak kita kata tak boleh, tapi lebih baik dia cuba dulu di Thailand. Tengok pasaran di sana, pasaran di sana. Ramai dah anak-anak muda yang ada produk dah pergi sana. Tahun baru. Jadi ini biasalah ni. Anak-anak bila semangat panik dia jatuh tahu. Tak masalah, ini permulaan dia jatuh ni beri semangat panik. Okey. Jadi nak kata bahawa anak-anak muda ni apabila mereka ni datang ke Unity Office, bayangkan produk mereka ni dibawa ke ASEAN Mall dengan expo-expo kita buat. Yang terbaru ni kita buat pada bulan Mei. Bulan Mei. Dia ada dipanggil Maroy Festival. Maroy Festival. Maksud Maroy Festival ni, Maroy maknanya Melayu. Malay Aroy. Maroy. Malay tu Melayu lah. Malaysia lah. Aroy tu maksud dia sedap. Maknanya festival untuk makanan-makanan sedap daripada Malaysia. Oh, so kita bawa makanan dari Malaysia ke Thailand lah. Kita bawa makanan, bawa produk-produk sebagainya. Ada yang bawa minyak wangi, ada yang bawa minuman kesihatan, ada bawa coklat pun ada yang dibuat sendiri. Jadi ada bawa pau, frozen pau, frozen food. Semuanya alhamdulillah jualan sangat bagus. Dan dia kata dia nak buat lagi, Lepas tu pada November ini 29 November sampai 3 Disember kita akan bawa produk-produk daripada Malaysia ke mereka yang mendengar apa yang kita bicara sekarang ni, yang berminat boleh hubungi saya atau hubungi Amirul ke, nak hubungi ke, kita boleh bantu usahawan-usahawan tu lah. Sebab ramai yang sekarang ni mengenuh lah jualan mungkin tak baik, cuba di Thailand itu ramai orang kita bawa semua produk-produk halal. Sebab tu ASEAN Mall ni kita yang bangunkan dengan kerjasama orang Patani, dan semua produk-produk itu semuanya halal. Kita ialah ASEAN Halal. Bila? 29 November sampai 3 Disember. Amirul Malaysia mesti pergi. Mesti pergi. Kalau pergi tak apa, pergi lagi kena pergi. Malaysia mungkin dah pergi kot. Jadi dah pergi tu dia lagi seronok nak pergi. Jadi kita nak kalau boleh usahawan anggap kita ni macam kawan ni. Kita tak minta banyak. Kita setengah orang makan. Kita nak datang orang nak datang petang. Ini sangat friendly. Kita punya kaki tangan termasuk Amirul Malaysia semua sangat friendly. Semua senyum-senyum selalu. Jadi sangat friendly.
So kita minta semua usahawan macam datanglah ke sini, berbincang dengan saya dan kita tengok di mana ruang-ruang kita boleh bantu. Apa yang you nak? Kata saya nakkan nasihat, saya boleh bantu, nanti boleh bantu beli nasihat. You kata you perlukan modal, perlukan pembiayaan, datang jumpa saya. Kita boleh bantu bagaimana nak mohon dengan agensi kerajaan yang banyak membantu usahawan-usahawan. Agensi kerajaan Malaysia ni kewangan banyak membantu usahawan Malaysia. Tapi ramai tak tahu. Apa tak reti nak mohon. Kita bantu. Soalan. Kan doktor kata usahawan Malaysia boleh bawa dia produk Asmol. Ada bayaran ke untuk diorang bawa produk? Untuk kita mulakan dengan panggil testing, product testing, market testing. Kita test dulu produk ini. Okay? Untuk duduk sana, bahasa sana mungkin lebih mahal lah sebab dia ada aturan dia punya proses dia mungkin mahal sikit. Kita boleh mohon bincang dengan kerajaan negeri dan sebagainya untuk membantu lah. Cuma yang ni kita nak buat market testing. Lepas tu kita buat expo ni activity supaya you boleh bawa produk ke sana walaupun tak ada halal certificate ke, tak ada GMP ke. Tapi kalau ikutkan kena ada sekolah untuk hantar secara tetap di sana di Asmol. Tapi untuk expo payah. Market testing tak payah. Nak tengok dulu produk you ni berapa sambutan atau tidak. Ini baru nak mula mengenal pasaran Thailand. Dia patah ni. So bila pergi sana buka booth. Booth kita 5 hari hanya 5,000. Boleh share lah. Boleh share. Bagi booth pun mana ada kos di situ. Dan mereka yang datang sana perhatilah mereka dapat barang yang bagus kan. Yang paling penting ialah market tu, mengenali pasaran. Daripada pergi tempat yang mahal, jadi mungkin lepas tu kau nak buat apa, kita dah ada pasar raya. Di sini mungkin nak masuk susah, kerana mudah sikit. Jadi yang bangunkan pasar raya tu punya pasar raya. Jadi boleh bantu lah usahawan-usahawan untuk dia bawa produk ke sana. Jadi kos dia termasuk, makna yang lain tu transport lah. Tapi yang ni untuk 5 hari punya program expo RM5,000. Jadi boleh share lah. Boleh share lah. Betul kan? So basically Asmol ni macam gateway lah untuk diorang spread diorang punya business. Gateway. Kita dah perlu anak muda ni, orang muda ni tak lupa. Jadi kita kata bahawa apabila Asmol ni bukan hanya untuk letak di mana saja. Asmol dibina dengan aspirasi, dengan matlamat, dengan gateway. Masuk gateway ialah kita masuk di tempat tani tu, dia akan dibawa ke tempat-tempat lain di Indonesia ini. Seluruh Thailand, masuk di Laos, Vietnam, Cambodia. Jadi you punya produk ni akan lama berkembang. Bayangkan daripada masuk unity office dengan RM1 sebulan, kita pelan-pelan bangunkan syarikat you sama dengan you, dengan yayasan Unity dan sebagainya, dengan bisa yang bawah kita ni, dengan Unity Asia Group punya perniagaan. Kita kembangkan, lepas tu kita bantu pula pembiayaan, geran dan sebagainya. Lepas tu you dah cukup matang dan sikit produk you, kita bantu bawa you ke Asmol. Memang you kata kumur, memang tak ada kumur. Tidak ada yang kumur, kita bantu kan. Tidak ada tempat yang membantu you, memudahkan you bawa ke sana. Tidak ekonomi sendiri. Nak masuk ke Thailand tu ada proses macam ni. Sebenarnya kita ni mudah kan. Saya nampak barang sangat bagus di kalangan usahawan kita ni. Yang dalam saya dah lihat lah perkembangan ramai muda-muda yang muda. Mereka dapat datang ni dah ada peluang sangat besar untuk mereka buat networking kat sini. Dan itulah peranan untuk membangun yang berawal apa yang mereka dapat bawa ke dalam. Saya dapat tahu yang Asmol ni is the first mall for wakaf mall lah in the world. Siapa cuba doktor cerita apa tu wakaf mall and siapa punya idea, inspirasi siapa buat wakaf mall? Amirul memang membaca. Orang lain tak tanya soalan ni, Amirul tanya. Maknanya Amirul membaca. Itu penting bila kita dapat maklumat, kita kena baca lebih. Betul. Asmol ni dibangunkan atas konsep wakaf. Ada tanah tu tanah wakaf. Bangunan yang kita bangun tu pun
gunakan konsep wakaf. Dapat funding, dapat pembiayaan, dapat dana tu daripada wakaf, orang wakaf. Wakaf daripada Malaysia, wakaf daripada Middle East, daripada Thailand, daripada Indonesia dan sebagainya, daripada Singapura. Jadi dengan duit tu boleh gunakan untuk kembangkan perniagaan usahawan kita dengan adanya ASEAN Mall. Bayangkan konsep wakaf tu daripada awal orang gunakan strategi kecicilan akan jadi satu raya besar dan bermanfaat daripada wakaf. Dia panggil wakaf istiqmari, kerana wakaf tu bukan hanya untuk duduk situ saja, tapi dikembangkan jadi komersial, boleh dapat income, dapat pendapatan, dapat beri pekerjaan kepada orang petani, dapat kembangkan peniaga-peniaga petani dan juga orang usahawan Malaysia dengan wakaf saja. Bayangkan, jadi dia merupakan wakaf mall pertama di dunia. Sebab tidak ada lagi mall yang dibina atas dasar wakaf. Tidak ada lagi. Kata kenapa tak buat di Malaysia? InsyaAllah kita akan buat di Malaysia. Kalau kita buat di petani sebab dah ada tanah tu di yang boleh kita. Dan bayangkan Amirul, kita berkorban sebenarnya sebab ada orang yang nak pergi sana. Dari segi bangun kepercayaan. Ada yang bantu dari segi beri sedekah sebagainya. Yang bantu dari sudut nak kembangkan perniagaan mereka, bantu dari segi untuk meletakkan produk-produk orang petani ini di ASEAN Mall. Alhamdulillah, Unity ASEAN Group telah pergi ke sana dan mengambil risiko untuk membantu umat Islam. Membantu umat Islam. Tentu ada kos yang terpaksa kita tanggung. Kita semangat supaya socio-economic condition, situasi socio-ekonomi orang petani dapat dibangunkan dan manfaat yang didapati daripada ASEAN Mall ni bukan hanya daripada lingkungan orang petani saja, dia akan berkembang. Orang Malaysia dapat manfaat, orang Singapura, orang Brunei, orang Thailand, orang Indonesia dapat manfaat. Daripada kecil, daripada wakaf saja, fund yang kita dapat daripada orang ramai, kita akan berikan mereka juga return, pendapatan daripada hasil daripada ASEAN Mall. Kita dapat juga dapat income daripada mana nak cari projek macam ini. Itu satu tindakan yang mulia lah dari Unity Office dan Unity ASEAN. Dan kerjasama Amirul dan Aisyah lah. Okay, cuba doktor, sebelum kita tutup punya, Ya. tak nak habis lah doktor, sikit. Cuba doktor sharekan apa next project untuk masa depan bagi Unity Office dan Unity ASEAN. Okey. Bagi Unity Office ni projek kita banyak lah. Azan ni kita nak berhenti tak boleh. Boleh berhenti azan. Berhenti sekejap sebab azan. Lepas tu kita nak sambung. Okay, kita start balik doktor Nak tadi kan? Dah start dah. Okay, kita sambung balik soalan tadi. Apa projek kat masa hadapan bagi Unity Office dan Unity ASEAN? Boleh doktor sharekan sikit apa projek? Terima kasih Mirul. Kita mempunyai visi yang sangat jauh. Hanya setakat yang kita buat. Kita nak bekerjasama dengan seramai mungkin usahawan di luar sana. Kita nak kalau boleh membesarkan lagi keluarga Beach Office ni daripada 250 kepada 500, 600, 1000 orang. Kenapa? Walaupun kita dapat marginnya sikit atau cover cost saja dengan satu lebih sebulan, tapi dengan ramai kehadiran usahawan yang datang ke Unity Office atau Timur Beach Office ini, networking kita bertambah. Mereka dapat pelbagai manfaat. Kita punya program kita sekarang ini dan kita nak ramaikan usahawan yang akan join kita punya Beach Office, dan dengan harapan mereka juga akan dapat manfaat daripada usaha yang kita buat ni, kerjasama dengan usahawan-usahawan yang datang, lagi yang baru ataupun yang dah lama. Keduanya, kita plan nak kerjasama dengan Yayasan Unity dengan usahawan-usahawan lain yang ada projek-projek yang boleh membantu masyarakat. Unity Office dengan kerjasama Yayasan Unity yang mempunyai ruang untuk mendapat dana dengan tax exemption tu, boleh membantu usahawan-usahawan mengembangkan perniagaan mereka, mengembangkan aktiviti mereka. Bapaknya mereka banyak buat projek-projek yang berbentuk kemasyarakatan, dia panggil social business atau social entrepreneurship. Mereka dapat bisnes, buat bisnes bersama, mereka dapat bantu masyarakat. Banyak produk-produk, projek-projek macam ni. Di Amerika pun banyak projek-projek macam ni.
saya yakin di luar sana ramai usahawan-usahawan yang terlibat dengan social finance, social business ini boleh datang kepada kita dan kerjasama dengan yayasan yang kita ada ni untuk kita bantu mereka dapatkan dana daripada pihak-pihak lain dan juga mempunyai visi yang sama nak bantu masyarakat, terutamanya B40 atau asnaf. Kita akan bersama dengan Majlis Agama Islam seluruh Malaysia, bekerjasama dengan lembaga zakat di seluruh Malaysia, dengan pusat-pusat zakat seluruh Malaysia. Bukan apa, visi yang sama. Pusat zakat pun punya visi yang sama nak bantu B40 asnaf. Majlis Agama Islam seluruh Malaysia pun punya visi yang sama. So kita pun mempunyai visi yang sama. Apa salah kita kerjasama? So matlamat kita nak approach dan juga mendekati semua Majlis Agama Islam ini dan juga lembaga zakat Selangor dan juga KL dan juga seluruh Malaysia untuk bekerjasama dengan kita untuk membantu membangunkan perniagaan B40, usaha B40 dan juga asnaf ini. Kerana dengan membantu mereka, kita membantu Malaysia juga. Kerana produk-produk mereka akan berkembang, mereka akan dapat income, mereka tak lagi bergantung kepada zakat akan datang, malah mereka akan memberi sumbangan kepada zakat. Kita nak larikan lebih ramai usahawan yang baru nak mula, yang daripada asnaf ini akhir menjadi pembayar zakat. Itu dia antara program yang kita nak buat lah. Yang kedua lah, ketiganya kita akan terlibat banyak dengan institusi kewangan. Sebab Bank Negara pun ada program yang dipanggil ITK, di mana usahawan-usahawan ini akan mendapat pembiayaan untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka daripada awal sampailah mereka dapat capai ke peringkat mikro, sederhana dan juga sebagainya. Kita akan kerjasama dengan institusi kewangan, bersama dengan badan-badan yang dapat memberikan pembiayaan ini untuk membantu usahawan-usahawan kita di bawah konsep ITK. InsyaAllah kita akan menandatangani MOU dengan beberapa institusi kewangan di mana kita akan membantu usahawan di bawah kita dan usahawan-usahawan lain yang akan bersama kita dalam Virtual Office atau Unity Office ini. So ini di antara program yang kita akan buat. Dan seterusnya nombor 4 adalah kita akan membantu dari segi menyediakan ruang untuk usahawan-usahawan kita ni, mereka dapat berinteraksi bersama kita, buat kerjasama bersama mereka dan kembangkan perniagaan mereka pada yang lebih jauh luar negara. Ini antara projek-projek yang kita buat lah. Masuk kita plan nak buat wakaf pertanian. Ini di antara dalam part lain yang kita akan kembang. Sebab di Malaysia ni kan isu food security, tak cukup makanan, tak cukup beras mahal dan berbagai benda lah. Kita akan bekerjasama dengan institusi-institusi yang terlibat untuk kita betul-betul majukan wakaf pertanian ini. Kerana kita telah berjaya membangunkan konsep wakaf di petani, itu model untuk sesiapa yang terlibat dengan wakaf. Dan insyaAllah dengan adanya model di petani ini, saya yakin dah alhamdulillah berjaya, kita boleh bangunkan juga produk atau projek wakaf di Malaysia, khususnya fokus kita pada wakaf pertanian. Okay, last Doktor. Sebelum kita habiskan, apa nasihat Doktor untuk usahawan yang baru nak mulakan perniagaan? Usahawan muda. Bagus. Yalah, kita bukan kata kita pandai semua. Kita dah lihat perkembangan usahawan. Dia mesti ada ciri-ciri ini. Pertama, jangan give up. Dan kalau kita tengok semua orang yang berjaya, semua akan melalui kegagalan. Kalau you tak gagal, you tak akan berjaya. Sebab kegagalan itulah yang akan memberikan you maklumat bagaimana untuk berjaya. Apa yang menyebabkan aku gagal? Aku kurang ni. Jadi, kita tidak ada networking. Jadi, kita kena baiki dia. Sebab itu perlu je gagal. Tapi gagal bukan maknanya you give up. Tidak. Belajar orang, kita, office, untuk kita bantu. Paling penting jangan give up. Keduanya kena semangat luar biasa. Kalau saya cakap ni yang bersemangat macam tu lah, dia orang kena semangat. Maknanya kalau gagal, tak boleh. Kena bangkit balik. 1000 kali jatuh, 1000 kali akan bangkit semula. Dan itulah kata-kata orang yang kemudian. Kita tanya orang billionaire di dunia ini. Billionaire, multi-billionaire, billionaire di Malaysia. Semua melalui itu. Tanyalah sesiapa. Jadi, yang penting jangan give up. Keduanya dapat maklumat daripada pihak yang betul. Sekarang ni saya dapat maklumat daripada usahawan, mereka dapat maklumat yang tepat daripada orang luar tentang pembiayaan, beras. Saya kata orang datang ke sini, kita maklumat. Sebab kita ada taklimat kita buat setiap bulan.
panggil usahawan, panggil agensi-agensi kerajaan wakil ini kita berucap kepada usahawan-usahawan secara online. Mereka dapat maklumat itu tepat. Oh, bagi saya sih maklumat itu tepat. Jangan jimat, bersungguh-sungguh dan bersama dengan orang yang boleh membantu. Itu sangat penting. Itu nasihat saya kepada orang. Yang lain tu datang office jumpa saya. Baik, insyaAllah. Okay, kita pun dah sampai penghujung dia. Alhamdulillah. Ya. Macam cepat sangat. Boleh kita jumpa, kita try adjust untuk next episode pula. Boleh insyaAllah. Okay, jangan lupa subscribe kita punya channel and insyaAllah thank you. Terima kasih Amirul dan Alisha. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.